Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan teruskan tajuk kita dalam bab elektrik. Kita akan sebelum ni kita dah belajar tentang susunan, siri dan juga selari. So, hari ini kita akan teruskan lagi dengan kita akan membicarakan tentang sumber tenaga elektrik dalam litar iaitu bateri. Jadi tajuk hari ini adalah daya gerak elektrik dan rintangan dalam. So, cikgu letakkan sini gambar bateri. Menunjukkan dia merupakan pelakon utama lah dalam tajuk kita pada hari ini. Okey. Perkara-perkara yang kita akan belajar pertama ialah istilah daya gerak elektrik. Kemudian kita akan lihat bahawa daya gerak elektrik ini mempunyai unit yang sama dengan beza keupayaan iaitu volt. Jadi kita akan tengok apa beza antara daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. InsyaAllah. So, kita akan teruskan untuk hari ini. Okey. Katakanlah kita ada satu lampu solo yang mana kita tahu dalamnya dia sumber bekalan kuasanya ialah bateri. Katakanlah kita ada dua bateri yang kita letakkan susun secara sesiri dalam sebuah lampu solo. Jadi apabila switch ditutup, litar akan lengkap dan mentol akan menyala menunjukkan arus mengalir dalam litar. Dan kita belajar bahawa arus adalah hasil daripada pengaliran cas. Apakah yang menggerakkan cas supaya dapat mengalir dalam satu elektrik? So dalam ini inilah litar yang lain. Dua mentol secara sendiri. Bila switch ditutup, arus akan mengalir kerana cas telah mengalir. Dan soalannya, apakah yang menyebabkan cas mengalir? Jadi kita dah tahu kan jawapannya adalah cas memerlukan tenaga. Okey, jadi kita lebih detail lagi. So kita ada satu litar, dua bateri, satu mentol. Dan kita tahu cas akan mengalir. So cas akan mengalir, akan menyalakan mentol. Dan lengkap litar ni. So maknanya apa yang berlaku ialah bateri merupakan sumber tenaga yang membekalkan tenaga elektrik untuk menggerakkan cas mengelilingi litar. Jadi tanpa bateri, cas tak akan mengalir kerana cas tidak mendapat tenaga elektrik. Jadi bateri membekalkan tenaga elektrik kepada cas untuk bergerak. Jadi bateri menukarkan tenaga kimia yang tersimpan dalam elektrolit kepada tenaga elektrik. Dan tenaga yang dibekalkan ini memindahkan 1 kulum cas dalam litar. So, kita bercakap tentang kuantiti cas yang bergerak iaitu 1 kulum. Dan kita telah belajar awal-awal dulu. 1 kulum cas mengandungi lebih kurang 6 darab 10 kuasa 18 elektron. Jadi, kita dah buat pengiraan kan. Jadi, satu jumlah yang banyak. Jadi, kita kulumkan dia menjadi 1 kulum cas. So, sekarang kita nak bercakap. Kita nak bergerakkan 1 kulum cas. Berapa banyak tenaga yang kita perlukan. Okey. Jadi, setiap 1 kulum cas yang mengalir melalui bateri akan memperoleh tenaga keupayaan elektrik untuk bergerak dalam litar. So, tenaga yang cas dapat tu kita panggil apa? Tenaga keupayaan elektrik. Okey. Oleh itu, kerja dilakukan oleh bateri untuk menggerakkan cas mengelilingi litar. Memanglah kalau kita nak dia bergerak, dia kena ada tenaga. So, bila kita bekalkan tenaga, maksudnya kita telah buat kerja untuk menggerakkan cas. Okey. Dan kita tahu kerja dan tenaga adalah unit yang sama iaitu joule. Jadi bateri yang membekalkan tenaga elektrik ialah satu sumber daya gerak elektrik. Maknanya bateri tadi membekalkan tenaga kepada cas dan cas itu seolah telah mendapat satu daya untuk ditolak bergerak ke dalam litar. That's why kita sebut sumber daya gerak elektrik. Okey, dia umpama macam satu motor akan menggerakkan wheel ni. Menggerakkan wheel ni, so dia akan berputar, akan menggerakkan air lah kan. Maksudnya daripada tempat yang tinggi, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Okey. Sama juga dengan bateri. Ini kita elektron tadi, cas tadi dia dah penat, dah putar. Bila masuk balik dalam bateri, dia dapat tenaga. Terus jadi orang muda balik. Terus bergerak kerana dia ada tenaga. So,
terus buat kerja untuk mengelilingi litar tadilah, membekalkan tenaga pada mentol supaya mentol dapat menyala. Okey, mari kita pergi lebih detail lagi untuk membincangkan modul kita. Okey, soalan pertama, kita ada litar tadi, kita ulang balik. Mentol manakah yang lebih terang? So, maksudnya kita ada pasangkan litar seperti dalam rajah yang ditunjukkan. Kita tekan switch, apakah yang dapat diperhatikan tentang kecerahan mentol? So, kita pakai satu mentol. Satu mentol ni ialah 1.5 volt dia punya voltan dia. Jadi, mentol menyala tak? Ya, mentol akan menyala dengan kecerahan malam. Kerana keupayaan mentol ialah 6.2 volt, tapi dia hanya mendapat bateri hanya 1.5 volt. Jadi tenaga yang dibekalkan tu tak setahap yang dia boleh dapat lah. Maksud dia maksimum boleh dapat 6.2 volt. Okay, sekarang kita gantikan bateri 1.5 volt dengan bateri 9 volt. Tekan switch untuk seketika, mentol masih boleh menyala. Dan kali ini dia akan menyala dengan lebih cerah kerana dia mendapat bateri voltage yang lebih tinggi lah, iaitu 9 volt. Okay. Dalam suatu litar elektrik, tenaga elektrik dibekalkan oleh sumber tenaga seperti bateri. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada mentol itu. Jadi daripada tenaga kimia tukar kepada tenaga elektrik dan tukar kepada tenaga cahaya dan haba pada mentol. Jadi apakah hubungan antara kecerahan mentol dengan tenaga yang dibebaskan? Maka makin banyak tenaga yang dibebaskan, semakin cerahlah mentol. So antara bateri 1.5 volt dengan bateri 9 volt, yang manakah membekalkan kuantiti tenaga yang lebih besar? So semestilah jawapannya ialah bateri 9 volt. Okey, jadi dari besar keupayaan dia punya simbol pada bateri iaitu 9 volt, lagi banyaklah tenaga yang dibekalkan, lagi cerahlah mentol itu akan menyala. Jadi kita pergi pada definisi kita yang pertama, iaitu daya gerak elektrik. So apakah yang maksudkan daya gerak elektrik? Iaitu dalam bahasa yang mudah ialah kita nak menggerakkan elektron mengelilingi litar dalam satu litar elektrik. Jadi DGE atau daya gerak elektrik adalah jumlah kerja yang dilakukan oleh satu sumber untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu litar yang lengkap. Maknanya kita bercakap tentang nak menggerakkan satu kulum cas, kita kena buat kerja. Dan cas tu kita nak gerakkan mengelilingi satu litar yang lengkap. So, itu yang kita sebut sebagai apa? DGE. Daya gerak elektrik ialah jumlah kerja yang dibuat untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu litar yang lengkap. Jadi, bila nak buat kerja, kita perlukan tenaga. So, definisi ini juga boleh kita gunakan. Jumlah tenaga yang dibekalkan oleh bateri untuk menggerakkan berapa? Satu kulum cas dari mana ke mana dalam satu litar yang lengkap. So, kita ada dua definisi lah untuk kita terangkan tentang daya gerak elektrik. Unit SI dia ialah volt, masih lagi volt, iaitu joule per kulum sebab tenaga yang diperlukan per kulum. Tenaga yang diperlukan, kerja yang perlu dibuat untuk menggerakkan satu kulum cas per kulum. Sebab itu kita gunakan satu kulum. Jadi joule per kulum bersamaan dengan volt. Okey, atau simbol dia ialah V. Okey. Jadi sekarang ni pada bateri kita, bateri kita ada label 1.5 volt. So apa maksud dia? So label bateri sebenarnya menunjukkan DGE bateri. So kalau kata 1.5 bermaksud nak gerakkan satu kulum cas daripada melengkapkan satu litar yang lengkap tadi, tenaga sebanyak 1.5 joule tenaga diperlukan. Maknanya 1.5 joule tenaga diperlukan untuk menggerakkan satu kulum cas melalui satu litar yang lengkap. Jadi sebenarnya sekali lagi simbol bateri ini menunjukkan nilai DGE bateri 1.5 volt. Maksudnya nak gerakkan satu kulum cas, kita perlukan 1.5 joule tenaga. Okey. So ini adalah sumber-sumber bateri yang ada di pasaran. Okey. So ini semua majoriti adalah 1.5 volt. Kalau kita lihat yang ini pula ada yang ini macam ni adalah 12 volt. Yang ini bateri, sama ada bateri mungkin bateri handphone. Dia ada dia punya nilai charge dia lah, DGE dia. Ini adalah sumber asli daripada dalam kalkulator. Ini adalah sumber solar daripada sumber matahari. Okey.
Sekarang kita teruskan lagi. Kita ada istilah seterusnya. Kita dah belajar tentang daya gerak elektrik. Sekarang kita untuk menunjukkan lagi, kita ada dua jenis litar. Satu litar terbuka, satu lagi ialah litar tertutup. So, apa maksud kedua-dua litar ni? Okey, untuk yang pertama kita lihat. Okey, kalau lihat gambar rajah ni, kita ada bateri. Dan bateri ni kita sambungkan macam ni Sambungkan pada voltmeter. Okey. Pada bateri. So kita akan dapat voltmeter macam ni lah. Voltmeter sambung terus pada bateri secara selari. Kemudian kita ada di satu lagi litar daripada bateri pergi ke ammeter, pergi ke mentol, dan kita ada switch. So kalau nak lihat gambarnya macam ni lah. Okey. So ini ada satu lagi gambar rajah. Bateri, voltmeter, dan satu lagi ialah switch, mentol dan juga ammeter. Okey. Jadi kita, apa maksud litar terbuka? Switch ni kita buka, off. Maksudnya untuk litar luar ni tidak ada arus yang boleh mengalir lah. So maknanya antara voltmeter dengan bateri saja. Okey. So apa yang kita dapat ialah permulaan dia. Of course lah bacaan ammeter kosong sebab arus tak boleh mengalir sebab switch ditutup. Tetapi voltmeter menunjukkan bacaan 3 volt. Maknanya bacaan voltmeter adalah 3 volt. So adakah arus mengalir dalam litar? Tidak. Apakah bacaan voltmeter? Bacaan voltmeter adalah 3 volt lah. Jadi sebenarnya DGE adalah diberikan oleh bacaan voltmeter merentasi terminal bateri. Jadi berapakah DGE? Ialah 3 volt. So kesimpulannya ialah dalam litar terbuka, bacaan voltmeter tu memberikan bacaan daya gerak elektrik ataupun DGE. Okey, now kita tengok litar tertutup. So dalam litar tertutup, kita switch tadi ditutup, itu saja. Itu beza je. Switch tadi ditutup. So bila switch tutup, arus belum mengalir lah dalam litar yang luar ni. Jadi adakah voltmeter memberikan bacaan? Okey, kita teruskan, kita tengok. So sebenarnya kita akan buat amali ni nanti dalam makmal. Tapi yang kita lihat di sini, kali ini arus mengalir dan bacaan yang memberi adalah 0.2 ampere. Dan bacaan voltmeter kalau kita masih ingat tadi 3 volt kan. Sekarang bacaan dia dah menjadi 2.7 volt. Jadi tadi 3, sekarang dah turun 2.7. So bandingkan bacaan, jadi bacaan dalam litar tertutup lebih rendah. Jadi kali ni kita lihat ada yang beza kupat yang hilang, iaitu 3 tolak 2.7 ialah berapa? 0.3 volt. So maknanya asalnya switch terbuka tadi kita dapat 3, tapi bila ditutup bacaan dia berkurang menjadi 2.7 volt, iaitu terdapat kehilangan beza kupaian 0.3 volt. Okey, nanti kita ulas baliklah apa nilai di 0.3 volt itu. Okey, jadi kita buat kesimpulan. Yang pertama, litar terbuka. Okey. So dalam litar terbuka arus tidak mengalir. Yang kedua, bacaan voltmeter 3 volt memberikan bacaan nilai DGE lah. Jadi bacaan voltmeter disambungkan merentasi terminal dalam litar terbuka adalah DGE, daya gerak elektrik. Dan yang kedua, kita ada litar tertutup, switch ditutup. Jadi arus boleh mengalir dalam litar. Jadi bacaan voltmeter berkurang jika lampu disambung sendiri dengan bateri. Sekarang ni bacaan voltmeter dalam litar tertutup kurang daripada bacaan voltmeter dalam litar terbuka. Okey, maknanya terdapat kehilangan beza keupayaan. Okey. Jadi kita berhenti di sini untuk kali ini. So kita dah bincang tajuk daya gerak elektrik, iaitu tenaga atau kerja, jumlah tenaga atau jumlah kerja yang perlu kita buat untuk menggerakkan satu kolom cas mengelilingi satu litar lengkap. Dan yang kedua, kita dah bincang tentang litar tertutup dan juga litar terbuka. Okey, kita sambung lagi pada pelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.